Balik lagi. Telefon ni pun rosak. Ish. Dah lah pecah. Nak suruh mama beli handphone baru je lah. Mana ni? Dah lambat dah ni. Tak balik lagi pun. Syah boring lah duduk rumah. Ayah pun tak ada. Ayah dah lah dekat Pulau Negara. Lepas tu mama pun selalu datang lambat. Phone ni pun dah lah rosak, dah pecah-pecah. Syah tak mahu lah. Syah nak handphone baru boleh tak, Mama? Sayang, ingat handphone tu murah ke? Bukannya 200-300, mahal tau. Ya, Mama tahu handphone pecah rosak. Tengoklah macam mana Mama kerja ni pun untuk Risha tau. Okay, I'll see her, okay? Okay lah. Tak apa. Okay, Mama. Bye. Love you. Take care. Sedap lah. Hari jadi tak ini. Kenapa yang best sekarang ni? Awi. Jangan minta kat Mama dah, okey? Terima kasih. Tolong guna untuk kegunaan yang baik, okey? Lepas tu Mama akan sibuk sikit. Mama kena pergi urusan luar negeri, kerap-kerap. Mama minta maaf tak dapat nak spend time dengan tak dapat nak luangkan masa dengan Risha, okey? Terima kasih. Jadi Mama tak lama besok pukul 7 Mama tidur. Okay, Mama. Take care. Bye. Best ni dapat handphone baru. Hai Aisyu, Aisyah. Apa khabar? Baik. Ya. Kenapa you tak ajak I main rumah? Suruh I duduk. I pun ada duduk seorang kat rumah. Boring lah duduk seorang-seorang. Sedih kan? Okey. I ada satu cerita nak beritahu you tau. Ya, benda apa tu? Actually, I dah check in dengan budak lelaki. Actually, dia macam boyfriend I lah. Boyfriend? Phone baru, boyfriend baru. Risha? Yalah, lepas tu hari ni dia ajak I
nak pergi jumpa dia mungkin malam ni. Oh, nak jumpa kat mana ni? Dekat rumah kawan dia. Rumah kawan dia. You berani sangat ke nak pergi rumah dia sekarang? Tak, tapi I pernah jumpa. Kami selalu buat video call dekat WhatsApp, Instagram. Oh, mak you tahu ke yang you cakap dengan lelaki ni? Dia kan busy selalu, dia kerja kan. So, Alah Risha, I rasa benda ni tak betul lah Risha. Tapi tengoklah you macam mana. Okay, you nak balik dah. Jaga-jaga tau. okay lah Risha. Okay Risha, take care. Okay, bye. Book prep dulu lah nak pergi rumah kawan dia ni. Terus ya, tak naik grab apa? Okey. Kalau sampai rumah call lah ya. Okey, bye. Okay, take care. Oh. Dia sudah naik ya? Sekejap aku coba pada air. Okey. Baiklah, dah siap dulu. Dah semua kejadian tau. Jangan silap dulu pula. Hari ni plan mesti jadi tak? I pergi suruh kau beli ya. Yes, sayang. Sampai. Okey. Ya sayang, masuk. Yo. Hello. Sayang, duduk. Duduk sayang, duduk. Dah makan eh? Dah. Dah minum tak? Tak apalah. Minum je lah, baru first time. Tak apalah, saya tak mau. Aku dah bancuk air tu. Minum Thank you. Kenapa? Letih kau dah cukup tidur lah. Apa? Pergi kat bilik, biar nak. Biar. Ni. Apa? Kia. Jet. Hey, Kia. apa? Sampai kan? Kia apa? Pergi pasal kamera. Ya, ini ada lah. Ada lah. Cepat tau pergi. Ni anjar. Penting, cepatlah. Jet.
Nah, video kau. Tolong ambil video. Kenapa aku ni bodoh sangat? Risha! 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 Hello? Risha? Kau kat mana? Apa kau dah buat? Kau dah malukan aku. Kau dah malukan bapak kau. Lebih baik kau pergi mampus. Kenapa aku lahirkan anak macam ni? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Mumtaz binti Muhammad Hanifah. Nombor matrik saya 10 DLS 18F 1043. Jadi saya akan menerangkan tentang definisi penyalahgunaan media sosial. Jadi yang pertama sekali, media sosial ini merupakan sejenis media yang digunakan terus secara talian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isu meliputi blog, rangkaian sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, rangkaian sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial merupakan laman di mana setiap orang boleh membuat laman web secara peribadi, kemudian berhubung dengan rakan-rakan untuk berkongsi maklumat dan berkomunikasi. Contoh-contoh media sosial tersebar yang digunakan oleh orang ramai adalah Facebook, Twitter, blog, Instagram dan WhatsApp. Akan tetapi, penggunaan laman media sosial ini telah banyak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut sumber dari Berita Harian, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari, seramai 22 pemilik akaun laman sosial, laman sesawang dan blog telah didakwa kerana menyalahgunakan medium berkenaan untuk pelbagai tujuan sejak 2010 hingga Mac 2016. Dan banyak lagi telah dilaporkan sehingga tahun 2019. Tambahan beliau juga, sehingga Mac lepas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM menyiasat sebanyak 32 kes penyalahgunaan internet dan media baru mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pelbagai kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini antaranya menyebarkan fitnah dan membuat berita palsu dengan menggunakan platform internet. Selain itu, mereka juga membina sebuah grup seperti grup Telegram dan mereka juga mengkongsikan video-video lucah ataupun video-video wanita yang bogel yang dirakam secara apa sebenarnya. Selain itu, grup-grup di WhatsApp ataupun Telegram telah dibina bagi mengkongsikan video-video pornografi wanita-wanita, sama ada video tersebut dirakam secara diketahui ataupun secara tidak diketahui. Seramai 20.662 juta rakyat Malaysia memiliki akaun media sosial sehingga Januari tahun ini. Bagi memperkukuhkan mekanisme kawal selia media internet dan media baru, kerajaan menubuhkan jawatan kuasa khas membantras penyalahgunaan media sosial yang diterajui Kementerian Komunikasi dan Multimedia selain dianggotai SKMM, PDRM dan Jabatan Peguam Negara. Jawatan kuasa ini turut berperanan memperkukuh koordinasi dan jalinan kerjasama antara agensi bagi memantau dan membantras isu penyalahgunaan internet dan media baru. Sekian.
Sekian, terima kasih. Hai semua. Nama saya Kartikesan, anak lelaki Saigai. Nombor matrika saya 10 DLS 18F 1070. Salah satu punca yang berada di dalam penyalahguna sosial media ini adalah kebebasan daripada ahli keluarga. Contohnya, biasanya anak-anak berada dengan keluarga akan berada di bawah pengawalan dan pengawasan ibu bapa mereka. Kalau anak bekerja atau belajar di luar negara dan tempat yang jauh daripada keluarga, ini adalah benda yang bahaya. Sebab anak-anak mendapat kebebasan ahli keluarga. Oleh itu, mereka dapat kemungkinan yang tinggi terlibat di dalam media sosial ini. Seterusnya, sikap mencuba benda yang salah. Okey, sikap mencuba benda yang salah adalah suatu punca di dalam penyalahguna sosial media ini. Sebab rakan-rakan yang ada sikap macam ni mesti suka untuk melibat benda yang salah. Oleh itu, rakan-rakan juga terlibat di dalam penyalahguna sosial media ini. Okey, tambahan pula, kawan dengan rakan-rakan yang tidak baik. Okey, yang ini kawan dengan rakan-rakan ialah suatu benda yang baik. Tapi kita mesti tahu sikap dan kelakuan rakannya. Sebab biasanya kalau berkawan dengan rakan-rakan yang sikap tidak baik, itu juga bahaya. Sebab kawan-kawan yang sikap yang tak baik ini menarik rakan-rakan yang lain ke arah penyala media sosial ini. Selamat pagi, nama saya Richard Daniel. Nombor matrik saya 10DLS18F1072. Hari ini saya terangkan tentang punca penyalahgunaan media sosial. Punca utama adalah kurangan pengawasan dan pemerhatian ibu bapa. Contoh dalam video tersebut, ibu pemangsa itu adalah sibuk mencari nafkah untuk menampung kehidupan keluarga dan tidak meluangkan masa yang sepatutnya dengan pemangsa itu. Sebab itu pemangsa itu sering menggunakan media sosial tanpa pengawasan dan menjatuhi cinta dengan lelaki yang tidak berkenalan di aplikasi media sosial. Contohnya dalam Instagram, WhatsApp. Selain itu, puncak kedua ialah ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga dimaksudkan ialah golongan keluarga yang sudah mampu memiliki sistem komputer, telefon bimbit sendiri kepada anaknya dan menyediakan talian internet di rumah. Contohnya dalam video tersebut, ibu pemangsa itu menghadiahkan telefon bimbit kepada anak pemangsa itu untuk hari jadi dia. Hal ini menyebab pemangsa itu menggunakan aplikasi media sosial tanpa kawalan. Seterusnya, punca penyalahgunaan media sosial adalah kurangan pendidikan agama dan moral. Contohnya teman lelaki pemangsa itu mempunyai akhlak yang baik sehingga melakukan hal yang negatif kepada pemangsa itu dan melakukan perkara yang telah dilarang oleh agama. Sekian, terima kasih. Okey, selamat petang. Okey, nama saya Martin John, lelaki John saja. Nombor matrik saya adalah 10DLS 18F1008. Okey, hari ini saya nak terangkan tentang kesan penyalahgunaan media sosial. Okey, terdapat beberapa kesan. Okey, kesan yang pertama adalah bukan saja kesan kepada individu, terdapat kesan kepada negara dan juga beberapa faktor yang lain. Okey, kesan pertama adalah penggunaan laman sosial juga memberikan kesan kepada kedaulatan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Kedaulatan bahasa Malaysia akan tercemar ekoran daripada kemunculan bahasa Selangor atau lebih dikenali sebagai bahasa rojak. Sebab penggunaan bahasa rojak dalam kalangan masyarakat amat membimbangkan. Okay. Dan juga
Kerana bahasa penggunaan semakin meluas sebab senang untuk mudah untuk memahami. Okey. Kesan yang seterusnya adalah penggunaan media sosial juga adalah tersebarnya pengaruh atau unsur pornografi daripada barat ke dalam kehidupan masyarakat. Unsur pornografi mudah didapati di laman sesawang internet. Unsur pornografi seperti bahan bacaan, gambar dan video mudah diakses dan disebarkan oleh pengguna laman sesawang tersebut. Okay. Hal ini demikian kerana remaja masa kini mudah terpengaruh dengan laman sesawang dan cepat dapat mempelajari. So yang kali ini kita berkaitkan dengan video tersebut, kita dapati bahawa disebabkan oleh itu pun satu kesan, disebabkan oleh kesan tersebut ialah budak tu meninggal dunia. Ini adalah sebab-sebab dan atau kesan yang mempengaruhi remaja, pengaruhi untuk melakukan sesuatu benda yang dengan senang dan tidak merasa takut. Okey, yang itu saja daripada saya hari ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Rishaen Balasubramaniam. Nombor matrik saya ialah 10 DLS 18F 1058. So, sekarang saya nak terangkan tentang langkah-langkah mengatasi penyalahgunaan media sosial ini. So, peranan guru atau pihak sekolah dalam mewujudkan kesedaran juga penting dalam mengatasi masalah ini. Antara langkah yang boleh dilakukan adalah melalui subjek pendidikan Islam atau pendidikan moral. Semua murid perlu diberitahu bahawa setiap perbuatan menyebarkan fitnah adalah berdosa. Selain daripada itu, dari segi ibu bapa pula, pemantauan dan kawalan daripada keluarga. Ibu bapa perlu memberi bimbangan dan panduan yang bersesuaian kepada anak-anak supaya lebih berdisiplin dan berhati-hati ketika menggunakan aplikasi rangkaian sosial. Pemantauan dan bimbangan daripada ibu bapa mampu mendidik anak-anak menggunakan aplikasi media sosial dengan bijak. Oleh itu, ibu bapa haruslah memainkan peranan mereka dalam membendung penyalahgunaan media sosial yang kian mempengaruhi minda anak-anak mereka. Seperti yang video tersebut, Ibu Risha tidak mengherankan anak dia selalu sibuk dengan kerjanya dan tidak ada masa untuk menjaga anak dia. Sekian, terima kasih.